Puaka Ekstra yang korang akan saksikan ditaja oleh Magicka Wellness. Nak turunkan berat badan secara sihat dan selamat? Amalkan kopi kurus JM Advance. Selamat menonton guys. Hai guys, kita jumpa lagi tapi ini dalam program special dinamakan Puaka Ekstra. Di sini kalau korang ni semua ada macam soalan-soalan muskil yang nak tahu kan, tak tahu siapa nak tanya, kat sinilah, program ni lah yang kita akan ketengahkan semua soalan-soalan korang semua. Jadi sebelum tu, kalau korang ada macam soalan-soalan yang nak ditanyakan dengan Ustaz Fadli, okey, korang boleh hantar email semua tempat puaka, puakasg@gmail.com ataupun pergi ke Instagram Puaka dan DM kepada kita. Kalau mungkin ada yang nak berbual dengan kita, boleh juga sertakan nombor telefon dan kita akan hubungi awak. Dan jangan takut, kita akan kata orang tu anonymous, nama-nama semua. Yes. Okay. So sekarang kita mulakan dengan ada satu ni, dia tanya kan Ustaz, dia tanya dia nak tahu apa tu jin tu, adakah ia makhluk ataupun sifat? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan tadi, apakah jin tu adalah jin itself ataupun daripada sifat? Okey, dia sebetulnya dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan tentang kata jin itself. Contohnya di dalam ayat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala katakan, aku tidak menciptakan jin dan juga manusia melainkan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga banyak juga ada tentang kata-kata jin ataupun ada surah jin pun dalam Al-Quran. Surah jin. Dan juga ada ayat-ayat yang menerangkan tentang golongan tersebut, iaitu daripada golongan jin. Jadi contohnya daripada ayat wa is sarafna ilaika nafarum minal jin yastami'una al-Quran falamma hadaru qalu ansitu wal falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Maknanya di antaranya telah datang kepada kami sekelompok daripada golongan jin yang kami mendengarkan bacaan Al-Quran kepada mereka, kemudian mereka mengatakan kepada golongan mereka untuk diam untuk mendengarkan ayat Quran tersebut hingga mereka balik daripada mendengar ayat Quran tersebut, kemudian mereka memberikan peringatan kepada golongan mereka. Even dalam surah An-Nas pun ada juga kan, minal jinnati wan nas, daripada golongan jin dan juga manusia. Jadi jin ni adalah daripada golongan, dia bukan termasuk daripada sifat. Tapi kalau sifat, dia lebih kepada sifat yang baik ataupun sifat yang buruk. Jadi sifat yang buruk ini adalah daripada syaitan, kita tahu kan. Cuba nak tahu juga apa beza syaitan. Dia perbezaan syaitan dengan jin. Dengan jin, okey. So jin ni dia sebetulnya sama macam manusia. Exactly the same. So diorang kena makan, diorang pun perlu tidur, diorang perlu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perlu puasa. Oh ya. Semua. Mereka perlu lakukan sama macam kita. Dan mereka mempunyai keimanan yang berbeza-beza juga. Sama, mereka ada yang Muslim dan ada yang kafir. Ada yang Muslim ni, ada yang iman dia tinggi, ada yang iman dia rendah. Dia sama macam manusia kan. Kadang-kadang kalau kita tengok, ada juga sebahagian manusia, maaf kata orang-orang Muslim pun masih juga melakukan benda-benda yang haram. Masih lagi berjudi, masih lagi minum arak, masih lagi maksiat. Ini semua adalah tergantung kepada keimanan masing-masing. Begitu juga dengan jin. So jin pun ketika mereka mengganggu manusia, ketika mereka merasuki diri manusia, ketika mereka menzalimi manusia, itu termasuk daripada kelemahan keimanan daripada golongan jin tersebut. So dua-duanya ada dia punya kelebihan dia dan juga ada kekurangannya. Dan kalau nak tahu, kata jin tu itself diambil daripada dua huruf, iaitu huruf jim dan huruf nun. So kalau ada suatu akar kata yang diambil dari kata huruf jim dengan huruf nun, maknanya adalah perkara yang mungkin kita tak nampak. Seperti kata jin ataupun jannah, syurga. Sekarang kita tak nampak syurga kan. Ada kata janin, yang ada dalam janin kan dalam sini, kita pun tak nampak dengan mata kasar kita. So perkara-perkara seperti ini kita tak nampak. Dan jika ada jin yang menunjukkan dirinya kepada manusia, maknanya jin itu telah mengeluar daripada fitrah sebagai seorang jin, kita panggil seorang jin. Jadi itu termasuk daripada maksiat yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka pun boleh dihukum ke kan? Yes, dihukum. Azab, tetap kena azab. Itu dia. Okey, satu lagi ni, cakap pasal jin ni semua, ada orang susah telefon lah kan, dia nak ceritakan pasal jin, apa yang dia dah alami. Kita hubungi
Puan J. Kita panggil dia Puan J Puan J. Right. Puan J. Macam salah ke Puan J? Sekejap Okey. Okey, kita tak Puan J ni macam masalah sebenarnya. Sebab masalahnya dia macam ni tau. Apa ni? Dia tahu yang dia bermimpi. Tapi mimpi dia kata tu macam dengan jin juga. Mimpi dengan jin. Okey. Faham? Tengok. Dia macam takut ni. Okey, hello. Puan J. Hello. Ya, ni Puan J ya. Okey, Puan J nak dia tanya soalan apa dengan Ustaz Fad? Silakan. Kisahnya macam gini. Sejak saya 18 tahun, saya dah start mula mimpi yang dia macam mana mula kan. Betul saya 18 tahun. Satu malam tu, betul saya dengan tidur, saya macam ternampak satu lembaga hitam. Lembaga hitam tu macam dia besar sangat, tenaga dia macam saya boleh rasa energy dia is so strong sampai saya tak dapat nak lawan, nak atasi dia because that period of time dia dah macam ke atas saya. Lepas tu dia dah macam pegang tangan saya kiri kanan macam kena rogol lah gitu. Jadi saya dah tak dapat lawan dia. Saya macam okeylah, tak apalah, mimpi je. So saya dapat rasa yang saya lagi bersatu dengan lembaga ni. So benda ni dia mula sejak saya dah cakap macam itu. Dia tiap-tiap minggu dia akan muncul dalam mimpi saya. And tiap-tiap kali saya akan cakap, alah tak apalah mimpi. So macam saya dah berserahkan diri saya pada dia lah. Then before saya mimpi ni semua, saya sering mimpi saya dekat telaga atau sungai. Tapi sungai tu atau telaga tu satu ada banyak bangkai-bangkai macam mayat, buaya, tak lagi bangkai yang saya tahu berbusuk dengan jijik. Lepas tu saya cuba nak berenang untuk pergi ke tepi. So selalu saya mimpi macam itu dah. Habis ni nak tanya sorry kalau macam yang bila dah kena so-called tu rogol tu gitu kan, ada tak macam ada anak ke? Itulah dia yang peliknya. Tiap kali betul dia lepas bulan, dalam satu bulan gitu. Dalam satu bulan maybe dah 3 atau 4 kali dia muncul dalam mimpi saya. Then tiba-tiba saya mimpi yang saya bersalin. Saya bersalin. Cara-cara dia sakit. Terus terang saya tak pernah ada zuriat lah. Belum pernah ada anak. Tapi saya tahu rasa macam orang yang bersalin tu rasa dia sakit. Tapi sebelum saya mimpi saya bersalin, memang saya dah rasa yang ni mimpi kenyataan yang betul yang bukan mimpi. Saya pergi, saya rasa tempat beranak saya sakit, bahu saya berat, saya mabuk, asyik makan muntah. Macam sampai mak saya tegur, kau kenapa? Kau mengandung ke? Tapi that period of time saya belum pergi bernikah. Terus saya cakap, mimpi je, tak ada lah. Terus kita pergi minta bantuan medical lah. Saya pergi cakap, saya tak bisa, terlalu sakit. Pukul 12 malam onwards, sakit tu terlalu sakit. Macam saya rasa macam nak beranak ke apa, saya tak tahu. Tapi lepas subuh, I get back to normal lah. So saya pergi Kiki. So Kiki did all the check-up for 2 days. But they found nothing. So they refer saya pergi ke General Hospital, which is China Hospital lah. So dekat situ, the doctor also did the same thing. Bukan dia pun notice lepas pukul 12 malam, saya kesakitan sampai subuh. Lepas tu saya macam orang biasa, tapi tetap macam orang mengandung. Muntah. Macam itu dah. So saya mimpi saya bersalin. Okey, bersalin dah ada anak lah kira kan dalam mimpi tu? Dalam mimpi saya ada anak. Saya bersalin, doktor dengan nurse tu kata, okay, you have a baby boy. So saya happy lah kan. Saya nak pegang anak saya duduk. Tiba-tiba semua orang dalam bilik tu semua lari dengan anak-anak saya. Oh ya. Yeah. Okey, last question Puan J. Selalu kerap ada kena macam gini. Berapa anak awak ada dalam mimpi tu? Total saya terbersalinkan 3. Wow. 3 Dah ada.
Okey, so ada apa-apa soalan untuk Ustaz? Silakan. Itulah Ustaz, saya nak tahu macam sebenarnya saya pun tak tahu whether benda ni yang saya atasi ke tidak. Pasal memang betul lah saya benar-benar cari pakar untuk menolong saya. Cuma sekarang ni saya lihat macam, okey, betul saya bernikah, jodoh saya memang tak panjang lah. Tapi saya tak tahu whether ada kaitan dengan benda ini atau memang memang tak ada jodoh lah. So betul saya seorang, saya tak ada mimpi macam gini-gini. Betul saya bernikah, macam-macam benda terjadi. Macam itu. So saya nak tanya Ustaz lah, apa yang harus saya buat. Okey. Terima kasih Puan J. Okey, bye. Sama-sama. Okay, bye. Okey, itu dia. Wow. Dia ni termasuk jin, kira termasuk gangguan yang berat tau ni. Ni termasuk gangguan yang berat. Okey. So jin yang seperti ini kita panggil sebagai jin asyik. Jin asyik. So dia sebetulnya ada berbagai-bagai jin yang memang khusus kepada orang-orang tertentu. Contohnya kalau macam jin asyik ni adalah jin yang suka pada manusia. Dia cinta kepada manusia ni. Okay. So ada lain, contohnya di antara nama-nama jin ada jin yang disebut sebagai Ummus Sibyan. Maknanya ibu kepada budak-budak. So kadang-kadang kerjanya ni adalah untuk kacau budak-budak. So kadang-kadang start pukul 11 or even after maghrib, budak-budak kecil daripada baby sampai yang sebelum balik ni mereka akan nangis, mereka akan rasa tak tenteram di dalam ruangan tersebut ataupun dalam rumah tersebut. Disebabkan apa? Disebabkan kemungkinan adalah daripada Ummus Sibyan ni. Tapi kalau untuk kes Puan J is actually daripada jin asyik. Sebagaimana saya katakan tadi, maknanya jin ni dia cinta ataupun dia suka kepada Puan J ni. So apa yang mereka akan lakukan is mereka akan macam tadi, maaf kata, bersetubuh dengan orang yang dia cinta tu daripada manusia. So dia akan datang melalui mimpi. So sebetulnya kalau boleh tanya dengan dia, dia biasanya seperti ini, dia akan muncul dalam mimpi orang tersebut dengan berbagai bentuk. Contohnya ada dalam lembaga hitam, boleh juga daripada lelaki yang berbeza-beza. Mungkin yang lelaki-lelaki yang mungkin kita suka, contohnya kita memang kita fans dengan Syafiq Kyle. So dia akan muncul Syafiq Kyle di situ. Itu Ustaz Fad macam mana? Gerak. Contohnya Syafiq Kyle ke Brad Pitt ke apa semua, dia akan muncul begitu. Itu panggil Gondorowo bukan? Gondorowo is actually jenis-jenis daripada jin-jin yang mereka ubah bentuknya. Okay. So dia akan datang orang seperti itu hingga kita pun tak boleh buat apa-apa. Dan dia akan selalu rasa dihempap. Ataupun you call sleep paralysis, something like that. So dia akan selalu selalu kena hempap. Dan dia waktu itu umur 18 tahun, betul? Biasanya memang itulah time yang mereka akan ganggu. Waktu muda ataupun baru habis balik dan lain-lain, mereka akan cinta, mereka akan bersetubuh hingga dia tidak akan nak lepaskan orang ni kepada manusia lain. Contohnya dia kalau ada tunang ke, dia akan hancurkan. Dia akan ceraikan. Kalau dia ada suami, dia akan buat suaminya tak suka dengan dia. Hingga akan menyebabkan perceraian. Hingga dia rasa, jin ni tersebut, dia akan rasa bahawasanya dia telah memiliki manusia tersebut. Dia boleh buat macam tu kan? Dia boleh buat macam gitu. Okay. So macam tadi, dia ada anak, which is, ni masalah yang rare. But, dia boleh happen. So normally kalau jin asyik ni, dia biasanya dia akan bersetubuh sahaja. Tapi untuk mempunyai anak memang quite rare, tapi boleh terjadi dan disebutkan dalam beberapa kitab Raqi, iaitu kitab-kitab ruqyah, bahawasanya ketika seorang manusia ini bersetubuh dengan jin, ada kalanya mereka akan dikaruniai dengan zuriat. Tapi zuriat tersebut of course bukan daripada manusia, daripada golongan jin. So jin ni dia akan memanfaatkan orang tersebut untuk melahirkan zuriat-zuriat mereka. Dan mereka akan bawa balik ke alam mereka, istilahnya begitu. So apa yang saya boleh sarankan kepada Puan J ni, dan kebanyakannya orang seperti ini, even if you do, kalaulah mereka bernikah dan mereka plan untuk ada anak, it's very hard. Ya, sebab mereka jin ni dia akan ganggu daripada segi rahim. So dia akan ada irregular menstruation cycle. Dia akan ada also sakit di bahagian rahim. So even if you do IVF beberapa kali pun dia tak akan menjadi.
So benda jin ni dia akan menggugurkan dia punya sel ataupun telur-telur yang kat dalam rahim ni agar tidak mempunyai zuriat daripada manusia, golongan manusia. So call macam dia sahaja yang boleh memiliki orang tersebut. So nak menangani ni semua. Okay, so untuk menangani of course banyak cara-caranya. Yang pertama, jaga pola pemakanan. Maknanya kita makan benda-benda yang sihat, kurangi makan junk food, perbanyakkan makan makanan yang sunnah. Ini yang pertama. Boleh ambil daripada kurma, boleh makan madu, boleh makan habatus sauda, boleh makan minyak zaitun, perbanyakkan makan tu setiap hari. Okay. Kemudian yang kedua, sebelum tidur selalu ambil wuduk dulu, ambil air sembahyang dulu. Okay. So itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebelum tidur of course kita kena baca 3 kul. Which is kul huwallahu ahad, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kemudian kita tiupkan ke kita punya telapak tangan, kemudian kita sapu daripada ujung kepala hingga ujung kaki. Ini yang disebutkan oleh dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Rasulullah SAW selalu buat seperti itu. Jadi orang yang buat ni 3 perkara, insya-Allah dia tidak akan diganggu oleh jin, especially daripada jin asyik. Okey, tu dia penerangan daripada Ustaz. Diharapkan Puan J sikit sebanyak dapat tahu Yes. apa nak buat. Dan untuk semua yang korang semua kat rumah, mungkin ada anak-anak perempuan, remaja-remaja tu semua, kalau boleh program ini sikit sebanyak dapat informasi dan pengajaran untuk semua apa yang harus kita buat kan. Jadi kalau mimpi tu jaga-jaga. Kan mimpi tak boleh kontrol sebenarnya kan. Betul. Tapi kalau boleh jangan duduk diam, bagi tahu sesiapa, ibu bapa ke gitu kan. Okey, saya rasa inilah tamat saja untuk kita punya episod kali ini. Yep. Ini episod pertama Puaka Extra. Kalau korang semua kat rumah ada apa-apa soalan yang lebih menarik lagi ataupun masalah-masalah yang mungkin Ustaz Fad boleh settlekan kat program ni. Jangan lupa boleh email kepada kita di puakasg@gmail.com ataupun hantarkan DM awak semua ke Instagram Puaka SG. Puaka Instagram Puaka. Sekarang pun dah lupa dah. Okey, nanti Pak Manalah check sendiri. Okey, jumpa minggu hadapan dalam Puaka Extra. Bye. Puaka Extra tadi taja oleh Magica Wellness. Nak turunkan berat badan secara sihat dan selamat, jangan lupa amalkan kopi kurus JM Advance. Jumpa lagi di next episode ya guys.